Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Selamat malam. So kepada yang tak tidur lagi dan yang join live ni, pakai edge lah. Memang legend sikit, laju sikit. Okay, so malam ni sebenarnya wife dengan anak dah tidur. So terfikir yang rasa macam nak share macam mana nak start buat PC kecil. Okay. Dan guide ni terpakailah kepada dua golongan. Sama ada golongan yang dah ada PC dan dia nak downsize PC dia, atau satu lagi golongan ialah dia belum ada PC dan dia nak buat PC kecil. Okay, so kedua-dua ni terpakai, cuma guide dia akan sedikit berbeza lah. Okay, so kejap. Sebenarnya tadi ada satu apa ni, website yang memang dah perasan dia bagus lah untuk guide ni. Kejap nak check balik kejap. Okey, Alalang nak jawab soalan yang tadi tu sekejap lah. Okey, ada satu soalan tadi. Dia tanya, sekejap, apa dia tanya? Okey, Ahmad Raidi nak tanya case brand apa yang ATX size ada airflow bagus. Susah nak jawab ni, banyak case yang ATX size yang airflow dia bagus. Okey, so antara yang Marhain, harga dia agak murah, mungkin boleh consider TechWare Forge. Okay, tapi bukan TechWare Forge M lah, M untuk Micro ATX. Okay, so kita boleh consider TechWare Forge. Kejap Alalang ada orang tanya, kita Google terus lah. Okay, yang ini kot. Okay, that's this one. Okay, so ni case ATX. Okay, so case ni kalau dia ringkasnya macam ni je. Kebiasaannya kalau case tu dia mesh dekat depan, okay, bukan solid dia mesh, dia jaring-jaring macam ni. Usually bukan semestinya. Usually airflow dia bagus sebab dia kurang halangan untuk fresh air masuk dari depan. Okay, so ni antara yang boleh diconsider sebab harga dia pun tak mahal mana. Okay, Forge, TechWare Forge. Ingat TechWare Forge dengan TechWare Forge M adalah dua case yang berbeza. M yang macam ni. Okay, this is M. Beza dia ni untuk Micro ATX. So kalau korang perasan, dia ada 4 slot PCI je kat belakang ni. Nampak ni? Ada 4 slot. Tapi sebab yang tanya tadi tu, dia tanya pasal ATX. So ATX mesti 7 slot. Nampak ni? Beza dia 7 slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Alright, so itu antara yang boleh consider lah. Kalau budget boleh sampai 300 something, boleh consider Lianli LAN Cool Mesh. Itu pun bagus juga tu. Okay, Lianli LAN Cool Mesh 300 lah, mahal sikit lah. Okay, cuma kelebihan kalau kita beli case yang murah sikit ni, biasanya dia datang dengan fan. Lianli tu tak sure, kena check balik. Okay, so dua candidate. Sebenarnya banyak lagi, tapi sebab nak ringkaskan, kalau yang marahin sikit ni TechWare Forge. Okay, dan satu lagi Lianli LAN Cool 2 Mesh ni. Rasanya ni 300 lebih, kena check balik lah. Ni. Okay. Lianli punya performance memang tak dinafikan lah. Dia memang bagus lah dalam buat case ni. Okay, dia brand yang bagus. So boleh consider juga kalau budget membenarkan. Tapi case ni berat lah. Okay. Alright, kita proceed kepada soalan yang seterusnya. AIO better top mount atau front mount? Oh, ini memang perdebatan lah. Okay, ringkasnya macam ni. Kita tengok case dulu. Kebiasaannya, ada case yang dia tak support top mount. So, kalau tak ada plan nak tukar case, letak je lah front, tak ada masalah. Okay, letak je front. Okay. Kemudian, kalau case tu membenarkan top pula, kena check lagi satu. Top mount dia tu bersyarat ke tak bersyarat? Contoh bersyarat, okay. Contoh bersyarat tu ialah top mount dia tu dia kena komponen motherboard tidak boleh lebih certain milimeter contohnya. Sebab, okay, contoh katakanlah ni kita punya motherboard. Okay, katakanlah ni motherboard kita So ni AIO dengan fan lah. Okay. Ada case yang bila top mount dia atas. Ada case yang dia top mount dia macam depan motherboard. So bila dia depan motherboard, kita nak kena make sure motherboard kita tu dia punya komponen kat sini tak berlanggar dengan apa tu AIO tu. So biasanya yang berlanggar kalau kita pakai motherboard yang high end. Sebab high end dia ada top VRM heatsink kat sini. Okay, satu lagi RAM. RAM kalau tinggi sangat pun akan langgar AIO juga. Okay, kalau tak langgar pun kita nak katakanlah kita pakai 2 keping RAM,
kita nak upgrade lagi 2 keping, AIO tu menghalang. So leceh jugalah sebenarnya. Okay. So tak apa. Kalau dari segi mana bagus, dia sebenarnya kedua-duanya okey. Contoh kalau kita mount radiator dekat depan, okay, benefit dia ialah pada processor. Sebab ialah AIO kita nak sejukkan processor kan. Okay. So bila kita mount radiator dekat depan dapat fresh air. So fresh air tu sejukkan radiator. Masalah dia adalah lepas dia sejukkan radiator, yang angin yang masuk ke dalam case adalah warm, angin yang panas. Bukanlah panas, tapi angin yang suam lah. Dan angin suam tu yang akan digunakan oleh graphic card untuk sejukkan graphic card. So graphic card akan panas sikit. Boleh faham Okay. So front mount, benefit dia pada processor. Okay, kurang pada graphic card. Top mount, dia ambil fresh air dengan segala air warm yang ada dekat dalam case dan dia exhaust ke atas, dia buang ke atas. So graphic card benefit. Okay, sebab graphic card dia dapat fresh air dari depan yang sejuk. Okay, processor kurang sikit sebab processor angin yang digunakan untuk sejukkan radiator dekat top mount tu ialah angin yang dah memang suam dalam case tu. So angin yang suam tu disedut ke arah radiator dan untuk sejukkan radiator tu. So dia kurang efisien lah sikit panas dia. Sejuk dia. So sebab dia dah gunakan warm air. Okay. So front mount benefit pada processor, top mount benefit pada graphic card. Tapi dari segi overall, okay, top mount dikatakan sebagai best setup. Sebab kita kalau boleh memang nak radiator tu berada di tempat yang teratas, pump dekat bawah. Okay, kalau kita buat front mount, kita kena make sure water block dekat processor tu berada tidak berada di tempat paling tinggi lah. Okay, radiator tinggi lagi. Sebenarnya kalau kita buat front mount, setup terbaik sebenarnya adalah tube tu keluar kat bawah radiator. Isu dia biasanya akan langgar graphic card. So kita buat tube tu lalu atas lah, tak ada masalah sangat pula sebenarnya. Okay. So kedua-duanya okey. Yang kurang berkesan, yang kurang digalakkan adalah kalau radiator di bawah, water block dekat atas. Okay, itu tak digalakkan. Of course ada certain AIO yang tak ada masalah untuk buat macam tu, tapi majority AIO dia punya pump berada di water block. So bila pump berada di kedudukan tertinggi, dia kurang sihat lah untuk dia. Okay, senang rosak sikit. Okay. Lagi satu apa tadi? 2 fan atau 3 fan AIO jauh performance tak? Actually benda ni ikut processor. Kalau processor kita tu bukan jenis high end, jenis yang kalau kita pakai 240 pun dia dah sejuk, kita pakai 360 pun tak bagi beza banyak sangat. Okay. So sebenarnya satu lagi pun kena tengok case lah. Kalau case tu membenarkan, sebab tak banyak case yang membenarkan 360 IO. Okay. So sebenarnya untuk peringkat biasa, kalau kita pakai setakat i5, kalau kita tak overclock processor kita, even most processor pun sebenarnya 240 IO dah cukup. Yang pakai 360 tu biasanya sebab case dia memang ada support 360. Sebab kalau tak cacat. Contohnya macam dia ada port untuk 360, dia pakai 240 je. Satu port lagi tiba-tiba fan, cacat lah sikit. So 240 atau 280 sebenarnya dah lebih cukup lah biasanya. Banyak pula soalan. Patutkah upgrade R7 tu ya? Kalau R7 tu dah cukup, tak payah. Senang cerita. Okay, kita nak pergi kepada topik yang sepatutnya. Okay, so now let's say anda semua dah ada PC. Okay, so kita semua dah ada PC, tapi kita nak downsize PC kita, iaitu kita nak cuba gunakan part yang sedia ada. Okay, gunakan part kita yang sedia ada dan kita nak kecilkan. Okay, so ada okay, dah jumpa satu link baru. Sekejap pakai link ni lah kot. Okay, tengok ni ni guide dia. Kalau kita stick pada ni senang sikit kot. Okay, so tengok kat sini Ni let's say kalau korang dah ada PC. Dah ada PC nak downsize. Okay, downsize ada dua cara. Okay, satu, korang tak tukar parts, korang just kecilkan casing. Okay, contohnya paling common ialah siapa yang guna micro ATX, dia nak downsize, dia akan beli case TechWare Fusion sebab case tu kecil. Okay, itu paling common lah. Tapi yang pakai ATX akan ada problem sikit, because case ATX memang besar. Motherboard ATX tu sendiri dah besar. So untuk kita mencari case ATX yang kecil,
local susah nak jumpa. Kalau kita cari dekat AliExpress ke, dekat Taobao ke, tu banyak. Tapi perlukan kemahiran untuk beli dari sana pula lah. Lepas tu kadang-kadang mungkin kita kena pakai PayPal ke, credit card, dan kita tak biasa sebab kalau kita biasa beli barang overseas pun Shopee dengan Lazada. AliExpress dengan Taobao ni kurang faham kan. So ada orang yang faham dia boleh belilah, tapi nak senang kalau boleh yang pakai ATX motherboard ni kalau boleh lah, kalau boleh. Kalau nak downsize, jual motherboard tu. Okay, because ATX tu sendiri dah besar. So kalau pakai case yang kecil pun dia still besar. Okay, ATX motherboard So biasanya kalau kita nak downsize, kita akan pergi kepada paling kecil mini ITX lah yang available kat pasaran. Okay, mini ITX. So let's say sekarang kita fokus hanya kepada mini ITX So let's say korang pakai motherboard sama ada micro ATX ataupun ATX, nak downsize, nak kecil. Okay, sebab nak lebih minimalis contohnya. So pertama sekali tukar motherboard lah, of course. You have to change your motherboard. Nak tak nak memang kena tukar motherboard. So untuk illustration, korang boleh tengok kat sini apa yang membezakan size motherboard ni. Okay, so ni. Korang boleh tengok kat sini. So basically eATX dengan ATX ni benda yang lebih kurang sama, cuma eATX ni dia ada slot RAM yang lagi banyak. Okay. Kemudian yang biasa kita beli kat pasaran adalah sama ada ATX, micro ATX or mini ITX. Okay, so as you can see here, mini ITX ni paling kecil. Size mini ITX ni ialah 17cm x 17cm. Okay, so kalau korang pakai ATX atau micro ATX dan nak downsize, of course mini ITX. Okay, itu yang pertama lah, kena tukar motherboard. Okay, lepas tu since korang dah ada parts, korang dah ada graphic card, dah ada cooler, dah ada ni, korang kena fikir apa benda yang korang nak maintain. Biasanya dekat sini kita akan maintain part yang paling susah kita nak dapat sekarang, iaitu graphic card. Okay, katakanlah graphic card korang tu sebesar-besar yang ada, contohnya ROG Strix ataupun MSI Trio. Okay, ataupun apa lagi yang besar, EVGA pun besar agak kan. Okay, tapi tak kisahlah, besarlah grafik kat korang tu. Okay, so bila grafik kat korang tu besar, kat sini ada tak guide dia, sekejap sebab tu kat sini ada pay close and choose CPU, cooler and GPU. Tak apa, kita cerita GPU dulu. So bila grafik kat korang tu besar, panjang, okay, panjang biasanya dia panjang tu dia akan tebal sekali. Dia akan 3 slot contohnya. Okay, so banyak pula soalan. Okay, so apa nama ni? Lupa dah. Sekejap. Okay, so bila korang nak cari case yang boleh muatkan graphic card tu, kena cari yang betul-betul boleh muat lah. Okay, biasanya case ITX yang memang boleh handle graphic card tebal dan panjang ialah Cooler Master NR200. Itu memang case yang kalau nak jump pergi ITX tu case paling senang nak dapat lah. Okay, so kita tengok kat sini NR200 Okay, kenapa NR200? Sebab kalau kita tengok spek NR200 Okay, kejap sekejap. Okay, so kalau tengok kat sini pun dia bagi tahu triple slot GPU support. Okay, dia macam ni. Kebanyakan case mini ITX dia kadang-kadang dia bagi 2 slot PCI sahaja. So akan problem sebab grafik card sekarang tebal-tebal sampai 3 slot biasanya, ataupun 2.7 ke apa ke. Okay, so bila dia bagi triple slot GPU support ni cantik lah. Okay, kemudian kalau kita tengok dekat spek kat sini, tengok berapa panjang grafik card dia support ni. Dia support sampai 330mm panjang ni. Kita tengok kejap berapa panjang ROG Strix 3080 Ti contohlah. Rasa ni antara grafik card yang besar lah. Okay, so grafik card ni panjang dia, okay, 318. So tadi Cooler Master tu support up to 330. So ngam, tak ada hal. Contoh lain MSI Gaming Trio. Okay, Gaming Trio ni pula panjang dia 324, ni lagi panjang. Tapi still support sebab Cooler Master NR200 tadi dia support sampai 330. So ngam, cantik.
Okay. Kalau dulu orang-orang yang main ITX ni, dia tak ada hal. Kalau contohnya dia memang nak satu case tu dan case tu pendek, dia sanggup jual graphic card tu, beli graphic card lain yang pendek. Tapi sekarang graphic card mahal. Okay, so biasanya yang kita dah ada tu kita akan stick lah kepada yang ada tu. So biasanya beginner kalau baru nak mula, memang akan dicadangkan, antara case yang memang dicadangkan adalah NR200. Kalau nak pergi lebih ekstrim, okay, kita ada SSUPD Meshlicious. SSUPD Meshlicious. Okay, kejap. Ni pun support graphic card up to 4 slot. Okay, tapi nak pasang dia, beginner memang akan ambil masa lah. Sebab dia agak mencabar sikit. Dan harga dia 2 kali ganda. Sebab kalau Cooler Master dalam 100 ke 200 boleh dapat. Yang ini 400. 4 kali ganda lah, lebih kurang kan. Okay. So, yang ini dia bagi tahu, nampak ni, large GPU support up to 4 slot. Dan dia agak kecil sebab dia menegak. So, bila menegak tu footprint dia dekat meja tu agak kecil lah. Okay. Tapi pakai case ni memang, tengok macam mana kabel serabut tadi. Okay, case ni recommended by Optimum Tech. Dia ni memang otai dalam SFF PC lah. Okay, takut dah lari topik pula. Apa lagi Okay, kemudian satu lagi. Okay, apa kata kita stick pada case Cooler Master ni Okay, so tadi kita dah cerita pasal motherboard kena tukar kepada mini ITX. Okay, kemudian graphic card kita kalau kita nak maintain, kita cari case yang boleh support. So, support. Kemudian kebiasaannya bila kita pakai case yang kecil, power supply dia pun kena kecil. So contohnya, kebiasaannya bila kita pakai casing mini ITX, power supply yang kita pakai adalah SFX. So kat sini dah tunjuk. Mana? Nah ni. Power supply support SFX atau SFXL. Okay. SFX dia lebih kecil daripada ATX. ATX ni power supply yang kita biasa pakai lah. Tengok ni. Okay. So yang belakang ni kita ada ATX power supply, yang depan ni SFX. Dia jauh lebih kecil. Okay. Dan dia lagi mahal. Sebab kita kena crampkan komponen tu lagi kecil. Lebih kurang macam laptop gaming lah. Laptop gaming dan PC gaming. Laptop dia makin kecil kan. So dia lagi mahal lah. Okay. Okay, Shuhei dia ada share pasal untuk GPU dimension, check sini je. Okay, boleh jugalah pakai website yang Shuhei share tu Untuk maklumat semua, Shuhei ni dia moderator untuk grup apa tu, IBM IBM ni ITX Builder Malaysia. Okay, so kita ada grup untuk ITX. Kalau korang nak join, nak belajar-belajar pasal SFF PC ni. Okay, lepas tu kita dah ada tadi power supply, lepas tu motherboard. Okay, kemudian CPU cooler. Yes, ni CPU cooler. Nasib lah siapa suruh join. Okay, CPU cooler pula. Okay, let's say korang pakai AIO. Contohnya 360 AIO. Okay, lepas tu case yang korang minat tu pula tak boleh support cooler tu. Tak nak kena jual lah. Korang kena tengok priority. Korang nak pentingkan apa sebenarnya? Case tu lagi penting ataupun hardware asal yang korang ada tu lagi penting? Kalau hardware asal tu lagi penting, just cari case yang muat, sumbat. Tapi kita sebab dalam community SFF ITX PC ni, dia punya case tu rare. Design dia pelik-pelik sikit. So kadang-kadang kita akan tertarik pada satu jenis case. So nak tak nak, bila kita dapat case tu, kalau kita nak beli case tu, nak guna case tu, kita kena make sure hardware kita tu ngam lah nak masuk dalam case tu. Kalau tak, nanti rugi je lah. Okay. So, CPU cooler. Okay, kebiasaannya, dia ada dua jenis. Kalau macam Cooler Master tadi, mana Cooler Master tadi Okay, let's say Cooler Master tadi Cooler Master tadi dia agak tebal. Ni, mana space dia Sekejap. Okay, tengok ni. Tengok gambar lain sekejap. Okay, tengok gambar ni. So, dia ada space yang agak tebal kat sini. Maknanya kita boleh pakai CPU cooler yang sampai 155mm kalau kita pakai mesh panel. Kalau kita pakai side panel tempered glass, kurang lagi lah 154 ke 153 macam tu. Tapi boleh pakai lah tower cooler tu. But still kita kena check tower cooler yang kita ada sebelum ni berapa tinggi dia. Ini kita kena check sendiri. Katakanlah contoh katakanlah saya daripada PC besar, saya nak downsize kepada PC kecil. Sekarang saya tengah pakai contoh cooler yang besar-besar sikit.
Bagi idea sikit cooler. Dah lama tak follow cooler-cooler ni. Apa lah? Apa contoh cooler yang besar? Be quiet. Kita try sikit be quiet apa ada. Be quiet cooler. Okay, dark Pro phone kita tengok sikit. Besar mana dia? Okay, contoh cooler ni Kalau kita tengok dia punya specification, tinggi dia adalah 163. So 163 tak ngam dengan cooler master tadi. Okay. So kalau memang nak juga pakai case cooler master tadi, kita kenalah jual cooler ni. Kita cari cooler lain yang boleh ngam masuk kepada case tu lah. Okay. Lepas tu ada setengah case yang dia sandwich design. Okay, ni pengenalan kepada SFF sikit Kita ada layout yang standard. Maknanya motherboard, pasang graphic card, settle. Okay. Dalam SFF kita ada juga sandwich layout. Sandwich ni maksud dia motherboard casing tu akan terbahagi kepada dua chamber. Chamber yang sebelah sini untuk motherboard, chamber yang sebelah lagi satu untuk graphic card. Okay. So sebagai contoh case yang paling famous Geek lah kot. Katakanlah kita ada Geek A60s Okay. So kalau korang tengok Geek ni, okay, tengok ni. Contoh gambar ni okay. So sebelah sini layout untuk motherboard. Okay. Dia belakang SSD ni ialah power supply. So sebelah sini layout untuk motherboard. Kemudian dia ada riser yang dipasangkan melingkar ke belakang dia. Okay. Dan dia akan pergi kepada belah graphic card. So kalau korang minat case yang macam ni, kebiasaannya cooler yang case macam ni benarkan adalah cooler yang nipis-nipis, cooler yang rendah-rendah. Cooler tower memang tak muat. Okay, sebagai contoh kalau kita tengok spek let's say kita tengok spek A60 Plus ni. Nak ringkas macam ni panjang tak ni? Tapi harap-harap korang still follow lah. Syuhir, kalau ada point boleh highlight, tolong komen. Kok aku terlepas Lama pula A60 Plus ni. Ada tak lain? Okay, so contoh A60 ni Okay, A60 Plus. So kita tengok compatibility Dia bagi tahu kat sini CPU cooler maximum height contohnya 66mm. So tadi kalau kita pakai tower cooler, memang kita punya tinggi cooler tu mesti 100mm dan ke atas. So memang tak ngam kat sini. Okay. So kita kena cari cooler yang muat. Dan cooler yang muat ni kebiasaannya dia diberi nama sebagai low profile cooler. Okay. Low profile CPU cooler. Dia biasanya dia rendah. Dia akan rapat dengan motherboard. Sebab biasa kalau tower cooler dia akan ada heat pipe yang terkeluar macam tu, lepas tu baru dia punya heatsink besar tu. Tapi kalau low profile biasanya dia tebal, lepas tu dia terus rapat kepada motherboard. Okay. So contoh kita tengok. Okay, macam ni. Dia macam penyek-penyek design lah. Okay. Dan bila korang pakai low profile cooler tu dekat motherboard, biasanya dia akan sama tinggi dengan komponen lain. Macam kalau korang flatkan motherboard tu, dia dengan IO plate sama tinggi. Okay. So contoh apa contoh Noctua NH-L9 Okay, contoh macam ni. Ni yang paling senang nak dapat lah. Okay. So tengok ni. Bila pasang low profile cooler ni, nampak dia dengan RAM sama tinggi je. Okay, beza dengan tower cooler. Tower cooler macam ni. Okay. So apa lagi low profile cooler yang ada? Lebih kurang lah benda-benda macam ni lah. Okay. Low profile cooler ni isu dia sedikit dia kurang efisien sangat lah, sebab dia tak besar. Kita kena faham cooler ni untuk dia lebih efisien, kita prefer cooler yang besar-besar sebab kita nak dia panggil apa luas permukaan, bahasa Inggeris apa, surface area. Okay, surface area yang luas. Okay, supaya dia boleh dissipate heat tu dengan lebih efisien lah. So again kena tengok case apa yang korang nak pakai. Adakah dia membenarkan cooler yang besar ataupun dia mesti cooler yang kecil. Okay, contoh kita patah balik kepada NR200. NR200 korang boleh pakai cooler yang sebesar 155mm. Tapi NR200P, okay, korang boleh mount graphic card tu vertical. Maknanya graphic card tu akan berada di sini. Di sini ada gambar tak kat sini sekejap. Gallery, sekejap sikit.
All of gallery tak ada. Okay, tak apa. Kita tengok yang orang dah build. Okay, contoh macam ni. Okay, dia build, dia pasang graphic card tu secara vertical macam ni. So, bila dia pasang vertical macam ni, dia ada riser lah, dan space untuk cooler motherboard tu, cooler processor tu dah sempit. So, sama ada kita boleh pakai AIO yang kita mount kat bawah, which is not a very good setup, sebab AIO tak seeloknya berada kat bawah. Atau kita boleh pakai low profile cooler, kita letakkan dekat belakang graphic card ni. Okay, cuma kalau pakai low profile cooler, another issue is graphic card punya panas akan dikongsi dengan processor tu. Sebab graphic card macam ni, dia akan sebarkan panas kat sini, dan angin panas itu akan disedut oleh processor lah. Okay. But nevertheless, kita kena pertimbangkan juga casing tu lah. Casing tu membenarkan tower cooler ataupun membenarkan low profile cooler, ataupun dia benarkan AIO. Kena tengok juga, ada case yang dia benarkan AIO. Contohnya, tadi kita ada bincang pasal A60 tadi, Gig A60. Gig A60 ni dia benarkan untuk kita pasang AIO. So kalau korang tengok gambar tadi pun, sekejap, ini A50 Alah, patutnya image je kot. Okay, so kalau macam contohnya gig A50 tak benarkan kita pasang AIO. Nampak tak ada space kat atas ni. Okay, tapi kalau A60, kita boleh pasang AIO. Nampak ni ada AIO ni. Okay, so kena tengok betul-betul lah, kena study betul-betul case yang korang nak tu dia boleh terima cooler yang macam mana. Alright. Okay, apa lagi? Apa lagi poin yang ada Sekejap. Kadang-kadang bincang satu benda tu terlalu jauh ke depan sampai lost track. Mana link tadi ya? Hilang link tadi. Sekejap. Copy paste balik lah. Sekejap, dekat Edge ni dah banyak sangat link buka. Tutup. Okay, buka satu je. Kau ni yang tadi. Okay. Okay, kita break sekejap daripada benda ni. Kita jawab soalan sekejap Ada soalan yang terlepas pandang tadi. Sekejap. GPU kalau dekat dengan tempered glass ada possible boleh pecah ke tempered glass tu? Tak pernah dengar kes tempered glass pecah sebab GPU. Tapi pernah dengar juga ada orang kata macam kes yang murah-murah macam iGo ke Techware ke apa ke, tempered glass tu pecah sebab korang duduk kat bilik aircon, so luar tu sejuk, lepas tu dalam PC tu panas, menyebabkan glass tu crack. Actually tak berapa sure lah sejauh mana kebenaran benda tu. Cuma kalau GPU dekat dengan tempered glass tak ada masalah pecah. Sama ada dari segi heat atau dari segi kalau dia berlanggar dengan tempered glass tu, dia mungkin tekan tapi dia tak pecah lah. Okay. Melainkan kalau macam mana tempered glass boleh pecah kalau graphic card? Tak. Kalau tempered glass tu berkualiti punya, silap-silap graphic card tu yang kesian nanti sebab dia kena tekan. Okay, dia kena tekan. So better janganlah. Okay. Tapi kalau dekat sangat tak berlanggar, isu dia sebenarnya heat. Bila kita pasang graphic card secara vertical, ni kalau kita cerita pasal vertical kalau kita pasang graphic card secara vertical dan kita pasang tempered glass, airflow dia choke. Sebab graphic card tak ada ruang yang cukup untuk dia sedut fresh air. So tak digalakkan. Okay, contoh macam cooler master tadi lah. Cooler master NR200 tadi. Okay, kalau kita mount graphic card secara vertical, okay, memang dia galakkan untuk kita pakai mesh supaya dia dapat sedut air. Okay, tapi kalau kita nak pakai juga side panel, tempered glass panel, kita kena make sure graphic card kita tu tak setebal mana lah. Contoh macam ni kalau korang nampak ni. Okay, so ni 2 slot kan. So kalau graphic card korang hanya sekadar 2 slot, ada space sikit lah untuk dia sedut angin. Tapi kalau graphic card tu tebal, dia akan terlalu rapat dengan side panel, dan kalau korang pakai tempered glass, maka grafik kat korang temperature dia akan suffer. Dia akan panas lah. PSU nipis mahal, memanglah. PSU kecil mahal. Okay, tak ada soalan dah. Alright, so kita sambung perbincangan apa lagi? Okay, lepas tu katakanlah masa korang ada PC besar-besar, okay, bawah tu ada hard disk 3.5 inch. Okay, 3.5 inch.
So katakanlah korang pakai 3.5 inch ada, 2.5 inch ada, M.2 pun ada. Semua hard disk, semua jenis hard disk korang pakai. Bila korang dah start pakai SFF, kebiasaannya casing-casing yang untuk mini ITX, kebiasaannya bukan semua, kebiasaannya dia tak bagi kita pakai 3.5 hard disk yang besar, desktop punya tu. Sebab memang besarlah hard disk tu. Biasanya dia bagi kita pakai 2.5 sahaja. Itu pun limited space. Mungkin maksimum 2 sahaja. Okay. Dan satu lagi, kalau kita pakai mini ITX motherboard yang low end ataupun mid range, dia hanya ada satu M.2 slot sahaja. So nak beli yang 2 M.2 slot, expect harga dia mungkin 600 ke atas lah atau 700 ke atas. So check balik again, check juga case yang korang nak tu. Okay. Adakah korang boleh bawa semua hard disk yang korang ada tu untuk dipasang dalam case tersebut? Okay. Contohnya macam kalau kita pergi kepada NR200 tadi, okay, saya cerita banyak pasal NR200 ni sebab dia senang nak cari. Okay, case yang memang ada jual kat Malaysia dan harga dia pun tak mahal mana. Okay. So macam contohnya saya sekarang saya sekarang pakai NR200 ni, saya mount hard disk 3.5 dekat power supply punya cage. Ni lah, dekat kejap, mana galeri Okay ni. So ni power supply punya cage. Saya mount hard disk saya dekat sini. Lepas tu dekat front panel ni, kalau kita buka, depan ni ada ada space untuk kita pasang 2 2.5 inch hard disk ataupun SSD. So kat situ dah boleh cover 3 hard disk lah. Satu 3.5, dua lagi 2.5. Dan kalau korang punya cooler tu rendah, korang boleh pakai side bracket, dan dekat side bracket tu boleh sumbat lagi hard disk. Dan kalau GPU korang tu nipis, bawah ni kalau instead of letak fan, korang boleh letak hard disk lagi. Okay. So kita kena play around lah, kena tengok spek kita macam mana, dan kita kena compromise apa yang boleh dengan apa yang tak boleh. Okay. Tapi kebiasaannya kalau yang pergi kepada mini ITX, diorang dah jarang pakai hard disk yang 2.5 ataupun 3.5 memang tinggal. 2.5 pun dah jarang. Sebab apa? Hard disk 2.5 masih memerlukan kabel. Dia akan ada SATA kabel dan dia ada SATA power kabel. Okay. So bila dia ada benda-benda macam ni, dia menyusahkan kita untuk buat kabel management lah. So biasanya dia akan pakai terus M.2 yang saiz besar. Katakanlah M.2 yang asal dia adalah 256 dan dia pakai SSD lain yang 1 tera ke 2 tera kan. Dia beli terus M.2 yang 1 tera. Bubuh, settle. Tak ada kabel apa-apa yang diperlukan. Okay. Itu bergantung kepada bajet jugalah, sebab M.2 1 tera pun boleh 600 juga kan, 500-600 juga. Okay. Kalau yang 400 punya biasanya murah-murah lah, macam yang tak full speed, mungkin 1600 megabyte per second sahaja ke, but still okay je lah sebenarnya, daripada nak apa tu, handle kabel yang berlengkor-lengkor kan. Okay. Okay, Syuhir dia ada mention pasal untuk pemilihan low profile cooler kena check supported TDP, thermal design power. Yes. Low profile cooler ni, okay, jom kita tengok satu Katakanlah kita tengok kepada Noctua tadi Noctua NH-L9 tadi. Okay, katakanlah kita pakai Intel dan kita nak low profile cooler. So kita tengok antara low profile cooler yang ada ni lah Noctua yang ni. Dia ada mention tak? Slow pula loading. Okay, kat sini dia ada mention tak pasal TDP? Dia mesti ada punya, cuma kat mana Tak ada Sekejap, specification. Syuhir nak cari kat mana? Oh, dia tak ada mention So nak mention TDP tu kat mana? Okay, katakanlah kita cari case cooler yang ada TDP. Apa contoh cooler yang memang dimension TDP? ID cooling. Ada kan? Rasanya ID cooling ada. Cuma tak ingat dia punya. Okay, IS47K. Kita rajak. Okay, ni. Ada tak dimension? Sekejap Okay, ni. So dia bagi tahu kat sini, kalau kita pakai cooler ID cooling yang ni, kita boleh TDP yang supported ialah 95 watt. Okay. So kita tengok pula lah kita punya cooler, kita punya processor tu macam mana. Contohnya sekarang saya pakai processor i5 10400F. Okay. So TDP saya berapa?
So dekat sini dia bagi tahu TDP untuk i5 10400F adalah 65 watt. So cooler tadi tu kira okey lah. Okay. Tapi let's say saya pakai cooler yang high end lagi. Processor yang high end lagi. Contohnya i9 ni contoh jangan kecam Contoh saya pakai i9 10900K. Okay, kita tengok sikit berapa TDP dia. So TDP dia 95 watt. Tapi ni TDP down. Yang ni 125 watt ni. Okay. So TDP untuk i9 tadi 125 watt dan kita punya cooler yang kita mana tadi? Dan cooler tadi tu dia support up to 95 sahaja. So dia kurang sesuai untuk menyejukkan prosesor yang panas tadi. So kita kena cari low profile cooler lain yang lebih sesuai lah untuk sejukkan prosesor kita tu. Okay. Bukan main taram je, ada low profile bubuh, ada low profile bubuh. Dia ada level-level dia jugalah. Tahap kesejukan yang dia boleh pergi untuk sejukkan kita punya prosesor. And then ada satu lagi. Bila kita dah mula pakai low profile cooler, kalau nampak nak ada shape macam ni. Ni cooler ni ada shape ni. Shape ni untuk RAM sebenarnya. Sebab low profile cooler dia rapat dengan motherboard. So, kita kena consider juga RAM yang kita tengah pakai sekarang tu, ketinggian dia boleh tak untuk kita pakai cooler ni. Ya, kat sini ada bagi tahu tak? Sekejap Overview, sekejap. Yang ni dia tak bagi tahu. Sekejap tengok kat spek tadi sekejap. Tak ada kalau Syuhir, kalau yang Noctua dia ada bagi tahu tak? Tinggi RAM kena berapa? Contohnya Noctua apa NH12 Dia ada bagi tahu tak tinggi RAM tu kena berapa? Kita try tengok jap. Ini yang mana? Sebenarnya tak ingat sangat Noctua punya model ni. Ni yang mana? Oh bukan, ni yang tower. Sekejap Okey, contoh ni. Ada tak dia bagi tahu? Sekejap Specification. Okey, ni contoh. Okey, tengok ni. Ni contoh Kalau kita nak pakai cooler yang macam Noctua NH-L12 ni, korang nampak dekat gambar ni kan, dia nampak yang 43mm ni. So ini sebenarnya space untuk RAM tau. Okay, space untuk RAM. So kalau rasanya kena check balik. Okay, katakanlah ni space untuk RAM So kita kena make sure RAM yang kita pakai ketinggian maksimum dia adalah 43. Kalau boleh kena rendah lagi lah, sebab 43 nanti langgar ngam-ngam. Maknanya kalau kita pakai RAM yang tinggi-tinggi, Trident Z Neo ke, Corsair Dominator ke apa ke, memang tak lepas. Dia akan berlanggar dengan cooler ni. So kita kena pakai low profile cooler. Low profile RAM as well. Contoh low profile RAM yang famous adalah Corsair LPX. Corsair LPX ni RAM yang memang biasa sangat lah. Okay, dia just sekadar RAM yang macam sekeping macam tu, lepas tu dia letak heat spreader. Okay, tapi dia ngam lah untuk kita punya ITX build. Sebab nama dia LPX ni pun basically low profile punya code lah. So kalau kita tengok dekat spek dia, mana spek kau? Kejap mana spek? Oh ni, text spek. Mana tinggi dia? Dia tak cerita tinggi dia berapa support support. Bukan. Sekejap. Kenapa tak ada? Yang ni dia cerita panjang. Google je. Yalah, betul lah. Google je lah LPX Contoh lah. Okay, contoh. Kalau korang pakai Corsair LPX tadi, tinggi dia 31mm. So dia nice lah, sebab yang ni tinggi maksimum dia 43. Katakanlah korang pakai Corsair Dominator. Okay. Corsair Dominator dekat sini dia mention 55mm tall. So tak lepas nak pakai cooler tadi. Alright.
So kena make sure jugalah korang punya RAM tu pun boleh ngam dengan cooler tu. So yes, by this time you guys should apa tu know that nak terjun ke bidang SFF tak semudah yang disangka, especially kalau korang memang nak pakai case yang kecil. Okay, so kalau korang nak pakai case yang kecil, banyak benda korang kena compromise. Kemudian lagi satu, Mini ITX punya motherboard, Mini ITX motherboard, dia hanya ada 2 slot RAM. So kalau korang pakai 4 keping RAM ataupun kalau korang pakai E-ATX, korang pakai 8 keping RAM, you have to downsize to only 2. Okay, pandai-pandailah nak buat macam mana. Cukup sekadar 8x2 ke, ataupun kalau sebelum ni pakai 64 nak pakai 32x2 ke, that one is totally up to you lah. Okay, tu dia, tak apalah, ni contoh lah, ni dia tapi ni contoh. Okay, you have to know tinggi RAM tu berapa. Ni contoh je lah. Okay, alright, apa lagi yang kita perlu ceritakan ada lagi kah? Rasa macam dah cover banyak dah. RAM tadi dah cover, storage tadi pun dah cover, power supply dah cover, cooling tadi dah cover. Oh yes, cooling. Okay, cooling satu lagi. So bila kita pakai case yang SFF macam ni, kecil-kecil macam ni, kebiasaannya kita kena compromise dekat fan. Iaitu ada certain case dia tak boleh terima fan yang tebal. Actually fan tu bukan tebal, fan yang biasa kita beli dekat pasaran. Okay, contoh fan yang biasa kita beli kat pasaran, fan tu ketebalan dia 25mm. So ada kemungkinan contohnya grafik card kita tebal sangat, so space kat bawah tu tak cukup luas untuk kita pasang fan yang biasa kita ada tu. So kita kena pergi kepada slim fan. So slim fan ni ketebalan dia 15mm sahaja. Okay, contoh slim fan versus normal fan. Ada tak kat sini Sekejap. Okay, ni dia bagi tahu kat sini. Slim fan 15, fan biasa 25. Ada gambar tak? Tengok sikit. Apa benda fan yang keluar ni? Okay, sekejap. Kita try letak Noctua. Kalau Noctua dia ada cerita tak? Okay, Noctua tak ada. ID cooling. Okay, ni contoh. So slim fan ni kalau korang tengok dia memang nipis. Okay, ketebalan dia tu agak nipis lah. Okay. Ni contoh lain. Nampak ni nipis. Okay. Dan slim fan ni harga dia memang sedikit mahal lah. Okay, compare dengan fan biasa. Contohnya kalau fan biasa tu, kalau kita sekadar nak fan yang janji ada fan, kita boleh pergi ke Loyat contohnya, pergi Sri Komputer, cari fan yang tergantung kat situ kan. Tu murah je, kadang RM12, RM11 kan. Tapi slim fan setakat ni lah rasanya paling murah adalah ID cooling. Kalau tak silap, ID cooling XT12015, lupa nombor dia apa. Tapi dia dalam RM20, RM25 sekeping fan tu lah. Cuma dia ada isu yang dia punya blade tu akan langgar dengan panel. Kalau kita pasang kat bawah, kalau kita pasang kat atas okey sikit. Okey. Maknanya kita belah yang tak ada frame tu kena dekat panel akan berlanggar lah, ada risiko berlanggar. So kena study juga pasal tu. Slim fan kita ada banyak lah. Side ada, ID cooling ada, Thermalright ada, apa lagi ada, Noctua ada, to name a few, itulah antara yang ada. Okay. Cuma memang dia kurang famous berbanding dengan fan biasa. Okay. Slim fan, okay, right. Apa lagi ada? Okay, tadi ada orang komen pasal GPU height with length limitation, dah bagi tahu tadi, awal-awal tadi untuk discussion. Okay, kemudian cakap pasal cable management. Okay, so bila kita pakai ITX, cable management dia memang menyakitkan hati sikit, because kita punya PC dah terlalu kecil. Kalau kita pakai tower case dulu, katakanlah ni kita punya case tower case dulu, kita ada PSU shroud kat bawah ni, iaitu kita letak power supply kat bawah tu, dan segala kabel yang kita tak pakai kita boleh longgokkan bawah tu. ITX dah tak ada benda-benda macam tu. Bukan dah tak ada, tapi tempat nak sorok kabel tu dah limited. Okay. So kadang-kadang memang tak ada langsung tempat sorok kabel. So apa kita boleh buat? Kita biar kabel tu terdedah, but in a proper way.
Maknanya kita susun kabel tu elok. Dia bukannya berjuta juntai ke apa ke. Kita buat laluan dia cantik. Contohnya macam power supply tu nak ke sini, kabel tu akan lalu macam ni. Okay, so dia nampak proper. Kita nampak kabel tu tapi dia proper lah. Dia tak akan nampak berserabut. Okay. Dan ada juga setengah orang yang bila dia pergi kepada small form factor PC, dia akan beli custom cable untuk dia punya power supply. Okay. Power supply kalau kita beli, kan dia dah datang dengan kabel of course. Ni kita cerita pasal full modular power supply. Dia dah datang dengan apa tu, kabel apa semua. Tapi ada orang yang mungkin katakanlah kabel yang dia ada tu bagi dia terlalu panjang untuk dia manage. So dia order online custom cable. Maknanya kabel yang boleh cucuk directly dekat power supply. Bukan extension extension lain. Extension macam contohnya iGoSlav ke Techwear, apa nama dia? Lupa nama dia apa. Okay, extension tu adalah kita macam extension cable lah. Kita ada power supply, kabel dia, lepas tu extension tu kita cucuk dekat kabel yang sedia ada tu. Custom cable kita cucuk directly dekat power supply. So kita boleh tempah lah, kita boleh buat custom color apa kita nak, material dia macam mana, panjang dia macam mana, so that kita boleh manage kabel dalam tu properly. But of course you need money as well lah. Nak tempah custom cable pun beratus juga. Dan kadang-kadang kita ukur tu dah okey, panjang yang datang tu pun dah okey, tapi rupanya silap ukur. Okay, kita mungkin nak panjang sikit, kita terukur pendek sikit, so dah tak ngam, kena order lain. So bersedialah untuk kemungkinan yang macam tu. Okay, apa lagi I think I covered most apa tu topic already. So rasanya cukup dah kot. Rasanya dah cukup dah. Secara ringkas, tak ringkas jugalah, berapa minit dah kita cerita ni. Kita nak sejam dah ni. Okay. Nak tanya mobile phone boleh tak masuk RAM? Boleh. Tak ada masalah pun, boleh je. Cuma kalau tak boleh enable XMP tu, itu case lain. Kadang-kadang ada je case yang walaupun RAM tu okay, motherboard tu pun boleh terima RAM tu, tapi XMP tak boleh enable 3600 tu. Ada je case yang macam tu. Tapi boleh je nak masuk, tak ada masalah pun. Okay, kita stop pukul 1 lah kot, ada 5 minit lagi. Ada apa-apa nak tanya tak pasal SFF? Kita spesifikkan topik kita pada SFF Saya tak tahulah berapa ramai yang join, sebab tak tengok pun viewer ada berapa. Sekejap, saya tengok. Viewer ada 11 viewer, tak apalah 11 pun. Kalau kita rancak sembang, okey je. Okay, ada tak apa-apa yang korang nak tanya berkenaan dengan SFF ni kepada yang join lah? Sebab rasanya dah cover banyak. Okay. Oh, dia ada satu lagi kalau korang perasan, ni bukan semua tapi ada case lah. Orang yang dia masuk, dia buat SFF PC ni, dia dah kurangkan RGB. Simply sebab apa tau? Sebab when you have RGB device, you have more cables. Contohnya, kalau fan biasa, dia ada satu je kabel keluar. Tapi kalau fan tu fan RGB, dia akan ada fan satu kabel PWM, satu lagi kabel ARGB tu. So dah ada dua kabel. Lepas tu nanti kena ada controller dia lagi. Kan? So ARGB ni menyebabkan kabel tu jadi makin banyak. Okay, so, jadi kebiasaannya orang yang main SFF PC ni, dia jarang buat RGB ni lah. Kalau ada RGB pun sekadar untuk RAM, fan yang dah memang RGB, contohnya cooler tu ke. Lepas tu katakanlah graphic card tu dah memang ada lampu, ada biarlah lampu tu macam tu. Okay. Tapi untuk dia menambah RGB device tu biasanya kurang sikit sebab memang tak ada space. Okay. Nak pakai, nak letak hardware yang memang penting pun dah susah. Ini kan nak tambah hardware yang tak perlu kan. So ada leceh kat situ lah. Okay, ada soalan yang tertinggal tak? Sekejap, cek balik sekejap. Liali Langkul ni fan dia cak ayam tak perasan lah pula sebab tak pakai tak tahu. Okay, ni dah. Okay, Jeff Rizal sama-sama. Okay, kalau korang tengok reply daripada Syuhir ni, dia ada banyak jugalah info yang bermanfaat yang dia reply ni. Ada nama cooler tu lah, apa website, apa semua korang boleh tengok lah. Okay, macam dah tak ada soalan je. Okay, tak apa, kita ada 3 minit lagi. Pukul 1 jam saya stop lah. So sementara ni kalau ada nak tanya lagi, nak sembang apa-apa, boleh komen lah
Dan kalau saya tahu nak jawab, saya akan jawab. Okey, yang Hamzah bagi tahu ni ID cooling 12015 ni betul lah. Nombor dia NO12015XT kalau tak silap. Harga dalam 20 ke 26 ringgit. Kalau korang pergi Loyat beli, dia mahal lagi. Beli online. Online murah lagi. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Masih menunggu kalau ada lah. Nak tengok sekejap, ada lagi tak point yang boleh ditambah? Ada tak case sandwich yang support 3 slot GPU? Ada. Kalau yang available locally, SSUPD Meshlicious. Dia support sampai 4 slot GPU, tapi harga dia keras sikit, 400 ke atas. Kalau nak beli luar, antara yang support Geek A50 Upgraded Edition. Ni pening sikit sebab nak kena beli online, nak kena masuk Taobao apa semua, tapi ada. Okay. Ada lagi tak? Syuhi ada tak Syuhi? Sandwich ni aku tak berapa tahu sangat lah. So tadi kita ada SSUPD, lepas tu Geek A50S Upgraded Edition. Apa kata kita buka? Lupa nak bagi tahu korang. Hari tu dah cerita dah, tapi kita cerita lain sekali. Ada satu website yang korang boleh masuk untuk check pasal case ni. So contohnya kalau kita pergi pada tag, okay, masuk case N. Okay, jangan saya besarkan sikit. Ni case N ni. Okay, case N. Lepas tu pergi dekat tag. So dekat sini korang boleh check GPU ada tak? GPU length. Ni GPU length. Slot. Okay, boleh lah ni slot. Okay. Katakanlah korang nak ITX case. Lepas tu GPU length tak apa, GPU biar dulu. Katakanlah slot 3. Check je ada tak? Okay, ni contoh. Tapi so far tak sandwich lagi ni. Ni bukan. Okay, ni Sliger. Sliger boleh. Okay, Sliger SM560 boleh. Lepas tu look raw ni mahal. N-case boleh vertical Oh, sebab ni termasuk semua. Dia tak cerita pasal vertical. Dia tak cerita pasal sandwich. Dia cerita apa sahaja case yang boleh sumbat 3 slot GPU lah. Okay, so kalau masuk dekat website case N ni boleh tengok lah. Okay, tick dekat ITX, tick dekat slot 3 macam ni. So antara yang ada ni Sliger SM560. Lepas tu kita ada Look Raw S1 ni mahal. JXK ni tak pernah tahu. Sliger ni pun boleh juga. Okay, Akad X2 boleh. Akad ke Acad, entah apa nama dia, tak kisahlah. Okay, SSUPD yang saya dah cerita tadi. Sliger ni pun boleh. Apa lagi? Banyak Sliger boleh lah. SKTCQ2 pun boleh. Baru tahu. Tapi ni rasanya bukan vertical. Bukan sandwich. Sekejap. Ni bukan sandwich rasanya. Ni normal layout. Okay, so kita boleh abaikan. Apa lagi ada Deng F2, okay, N200. Kalau kita mount secara tak sesuai. Okay, Calling Rocket Heavy ni pun ada. Calling pun not bad juga. Apa lagi ada? TU bukan apa tu, sandwich. Okay, setakat case N ni ada beberapa model lah, tapi kesemua model ni kebanyakannya kena beli overseas. Okay, yang ada available local adalah yang SSUPD ni lah. Okay, so boleh consider yang ni jugalah. Cuma kena faham satu lagi, SSUPD ni bila kita beli, dia datang dengan Ryzen 3.0. Okay, so kalau nak beli Ryzen 4.0 rasanya kena beli asing dan dia agak mahal. So kena consider cost lagi lah. Okay, tu satu masalah bila kita pakai case sandwich Ryzen kita tu. Kalau kita pakai Ryzen 3.0 tapi motherboard kita tu support PCIe 4, grafik card kita pun PCIe 4, akan ada sedikit isu, iaitu kita kena pasang direct dulu, kita kena masuk BIOS, lepas tu make sure kita set dekat PCIe Gen tu daripada auto kepada Gen 3, baru kita boleh pakai Ryzen tersebut. Tu sebab tu saya pakai N200, saya tak tukar kepada case-case yang sandwich ni sebab masalah Ryzen ni, malas nak deal dengan masalah Ryzen. Okay, customer pun pernah hantar PC yang ada masalah Ryzen lah, iaitu dia terupdate BIOS, lepas tu BIOS dia reset, so dia tak tahu nak buat macam mana, dia hantar kat saya untuk saya configure balik BIOS dia. Okay, tapi untuk menjawab soalan tu adalah boleh masuk case N ni dan tengoklah case-case apa yang support GPU 3 slot ni. Okay, dah 1-2. Last soalan kalau ada. Kalau tak ada sampai 1-5 lah kot. 1-5. Kalau tak ada soalan, saya berhentilah live ni.
So kepada yang baru join, ni case N ni. Kepada yang masih stay live, kita ada case N ni untuk anda buat rujukan case apa yang korang nak tengok lah, spek dia apa semua kat dalam ni. Cuma rasanya dia tak adalah updated sangat. Adalah kadang-kadang case yang dia tak masukkan lagi. Okey, dia dah masuk Sapphire Nitro M01 ni, okey juga. Josbo N1, okey. Adalah beberapa case yang interesting dalam ni. Okey, kita ada 2 minit lagi kalau ada soalan. Kalau ada nak tanya apa-apa. Macam tak ada, nak tunggu ke tak Tak apalah, tunggu sekejap. Atau ada siapa-siapa yang nak tambah info ke, contohnya apa yang saya terlupa nak bagi tahu tadi tu, nak tambahkan info ke, boleh komen lah kat sini. Okay, so that diorang boleh baca lah. Satu 4 rasa tak ada dah ni. Tak apa, saya tunggu sampai 1.5 kalau ada. Ada tak info lain yang saya boleh tambah? Kalau ada lah, saya rasa tak ada dah kot. Yelah, saya rasa saya dah cover banyak lah. Okay, so saya harap adalah benda-benda yang bermanfaat dalam discussion malam ni. Rasanya ada je kan. Okay, saya harap boleh mengambil manfaat lah. Dan video ni akan upload kat YouTube. So nanti nak tengok later boleh lah. Cuma yelah, kita punya discussion ni sejam juga. So pandai-pandai lah korang tengok tu macam mana nak skip-skip ke, nak tengok full ke apa ke. Okay, dah 1.5 dan tak ada apa-apa soalan dah. So saya rasa saya boleh berhenti lah setakat ni. So kepada semua yang join live, thank you for joining this live session. Saya harap apa yang saya kongsi malam ni pasal small form factor PC ni boleh memberikan sedikit input ataupun manfaat kepada anda lah, kepada anda yang nak join, nak masuk kepada bidang SFF PC ni, ataupun terfikir ataupun just nak tahu je ke apa ke. So that's all. Thank you again. Bye bye. Assalamualaikum.